Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah rahmatnya dan nikmatnya kita mendapat kebaikan yang banyak insya-Allah taala. Allahumma ij'alna mimman shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma a'inna ala siyami ramadhan wa qiyamih wa tilawati kitabikal karim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa sayil asqam wa min korona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa manhaja hayatina wa syafi'an lana yawmal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'd. Mubarak hari ini hari yang 9 dan malam ni insya-Allah malam yang ke-10, maka kita mari ikuti penjelasan mengenai ayat-ayat yang akan dibaca oleh imam dalam tarawih, atau kalau tidak dibaca oleh imam oleh kerana kita ada sebab-sebab untuk mengelakkan jangkit penyakit COVID, maka mari kita tadabbur, perhati, dan kita insya-Allah taala mendapat pengajaran ayat-ayat tarawih pada hari ini insya-Allah taala. Malam ini insya-Allah kita bersama dengan juzuk yang ke-10. Juzuk yang 10 ini berada pada ayat mula dengan ayat 41 daripada suratul Anfal, sampai kepada ayat 75. Kemudian kita masuk pula dalam juzuk 9 juga, iaitu surah At-Taubah daripada ayat pertama sampai ayat 93 insya-Allah taala. Maka kita mari pilih beberapa ayat untuk kita renung dan kita mengambil pengajaran daripadanya insya-Allah. Mari kita perhati pada ayat 41, iaitu Allah Subhanahu wa taala mula pada juzuk yang 10 ini, iaitu wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walIr rasul walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wama anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal surah daripada juzuk 10. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kerana ini adalah menyatakan dengan harta yang dirapah oleh orang-orang Islam daripada orang kafir, daripada harta, senjata dan kenderaan dan juga makanan. Maka hukum dianya, bagaimana nak bagi cara dianya, iaitu fa anna lillahi khumusahu walir rasul walizil qurba. Maka bahwasanya khumus, khumusahu 1/5, itu makna khumus. Bagi 5 itu untuk Allah Subhanahu wa taala, walir rasul dan bagi rasul. Lepas tu hak lebih lagi, pak biar lagi, iaitu walizil qurba masakin wa misabil. Itu cara bagi menurut Al-Quranul Karim yang disebut dalam suratul Anfal pada ayat 41. Kemudian dalam ayat kita dapati bahwasanya hari nuzul Quran, dalam bulan Ramadan ni adalah Allah Subhanahu wa taala dia turun Quran
bagaimana kita sama-sama tahu daripada suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Al-Quranul Karim ini diturun oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Maka Allah Taala sebut di sini katanya, wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami turunkan atas hamba kami. Tak ada sebut siapa, sebut atas hamba. Hamba iaitu di sini iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini menjadi hamba kepada Allah yang sangat tinggi kehambaan dia. Dari segi ibadat dia, tunduk patuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi merupakan puncak hamba, tinggi kehambaan dia kepada Allah. Sebab tu kita disuruh tiru, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tiru Nabi, tiru Rasul, kerana dia ada qudwah, contoh tauladan yang sangat baik, baik di segi pegangnya dia, ibadat dia, akhlak dia terutamanya. Jadi Quran ni Allah Ta'ala turun pada hamba dia itu Muhammad Yaumal Furqan, pada hari Furqan. Gapo dia Furqan? Furqan ni daripada Al-Farq. Farq, beza panggil. Tu. Jadi Quran ni adalah nama dia salah satu daripadanya iaitu Al-Furqan. Dalam Quran satu surah nama surah Al-Furqan. Al-Furqan mana Al-Farq, beza antara Al-Haq wal batil, wa bainal batil, antara yang batil. Batil ni mana plesu, hak tak betul, hak salah, hak pelam. Al-haq ni hak benar, hak sungguh, hak semati, hak sejati, hak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia hari yang bertemu kebetulan hari itu bertambah ada bezalah antara yang benar dan yang batil. Jamaah ni mana dua puak. Puak yang benar iaitu orang Islam. Kerana orang Islam ni adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pakai guna ajaran dan hukum sebelah benar. Jam'ul haq, jama'atul haq, puak jamaah yang benar. Lawan dia ni jama'atul batil, puak kumpulan atau pasukan yang batil, iaitu orang kafir. Tu. Jadi dalam peperangan Badar ni orang Islam sebanyak 300 orang saja, sedikit bilangan. Tapi orang kafir ni 1000 orang. Sebenarnya Nabi SAW bersama sahabat dia keluar daripada Madinah pergi kepada Badar untuk nak sekat rumbungan perniagaan yang dipimpin oleh Sufyan daripada Abu Sufyan daripada Syam, negeri Syam lagi, nak klik Mekah. Lalu Nabi dia tahu berita kata kumpulan ini klik daripada Syam, bawa barang banyak-banyak daripada Syam dan bawa keuntungan jualan perniagaan dia. Lalu Nabi nak pergi sekat supaya jangan dia tu ambil keuntungan laba ni mari duk serai duk perang dengan orang Islam. Itu panggil perang Badar. Tak ada bawa senjata-senjata untuk perang dak. Koda kata bawa senjata-senjata yang biasa dibawa oleh orang-orang Arab dulu saja. Jadi di sini berhimpunglah dua perkara. Satunya turun Quran yang nama dia Furqan, yang maksudnya iaitu beza antara yang benar dan yang salah. Manakala salah ni seperti syirik, kafir, kufur dan sebagainya. Jamaah ni dua kumpulan, iaitu kumpulan Islam dan kumpulan orang kafir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka Tuhan beri kemenangan kepada orang Islam dalam perang Badar ni. Sekaligus kita rasa heran, kata mengapa orang bilangnya sikit, bilangnya 300 orang lawan 1000 orang. Dia cukup lekat dengan senjata mari di Mekah, kok dia kumpul kerah di Mekah untuk nak perang, nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak heran. Sebab apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir.
Kerana sesungguhnya Allah itu di atas sesuatu dia kuasa. Tuhan kuasa. Nak buat bilangan sikit, wimne di atas bilangan banyak pun boleh, kerana Tuhan Maha Kuasa. Mari pula kita ambil tadabbur dan kita mari perhati kepada ayat yang ke-45. Nah, ayat 45 ni Allah Subhanahu wa taala dia orang beriman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Ya orang-orang yang beriman, Allah panggil orang beriman semua, masya-Allah, alhamdulillah kita beriman, rasa seronok bila Tuhan panggil kita. Sebab Tuhan beri kemuliaan, kehormatan kepada kita, alhamdulillah. Bila Tuhan panggil tu ada Tuhan nak suruh gapo-gapo tu, nah, untuk kita terima perintah dia dan taat kepada ajaran dia, iaitu Allah Taala ayat iza laqitum fi'atan fasbutu. Bila kamu jumpa satu puak kumpulan orang-orang kafir nak mari serang perang kamu, maka adalah kamu teguhkan pendirian kamu, jangan lari, jangan takut. Nah, tu jadi berani, jadi sabar, sanggup untuk nak lawan musuh, nak pertahankan agama Islam kita yang mulia. Lepas tu hak kita wasa tertarik di sini iaitu wazkurullaha katsiran. Dalam perang pun kena zikir pada Allah banyak juga. Bukan kodar kata luar biasa masa tak ada perang, masa damai saja dak. Dalam keadaan yang gitu gapo, nak lawan orang kafir nak mai serang pun kena wazkurullaha katsiran. Zikir pada Allah, hal keadaan zikir yang banyak. Allah, besarnya kelebihan zikir dan tingginya kedudukan dia. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dia suruh kita zikir banyak. Bila sudah semaya pun suruh zikir, nak semaya pun suruh zikir, pagi-pagi pun suruh zikir, petang-petang pun suruh zikir. Maka zikir kita iaitu zikir azkar nabawiyah, itu hal lebih baik yang datang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita zikir apa yang kita nak zikir, yang tidak berlawan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah zikirnya? Faedah kita teguh pendirian bila kita menghadapi musuh, dan banyak berzikir la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu tu berjaya. Zikir ni boleh membawa kejayaan kepada kita, insya-Allah taala. Kemudian ayat yang ke-40 ni, ayat ini Allah Subhanahu wa taala dia mau supaya umat Islam umat yang berpadu, umat bersatu, tidak boleh pecah belah, tidak boleh berbalah bantah. Kerana balah bantah ni akibat dia sangat buruk, membawa kepada lemah, membawa kepada halah, membawa kepada gagal dia panggil. Gagal ni mana tak menang. Bila kita nak satu-satu kemenangan, kalau kita tu berpecah belah sesama kita sendiri, terutama di kalangan orang Islam, maka pecah belah itu adalah rubuh, lemah, dan juga membawa kepada kalah. Allah Subhanahu wa taala pertama kali dia suruh wa ati Allah wa rasulahu. Adalah kamu jangan lupa taat kepada Allah dan rasulnya. Ni dua ni ada sama. Bila kita baca Al-Quran, wa ati Allah wa rasulahu, wa ati Allah wa rasul. Kerana rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan hantar mari supaya kita taat. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Tidak kami utuskan seseorang rasul kecuali untuk ditaat dengan perintah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan suruh kita deraka, bukan suruh kita lawan, bukan suruh kita menyalahi ajaran dia. Itu tidak betul, kerana Allah Subhanahu wa taala mau supaya kita taat pada dia dan taat pada rasul. Taat pada rasul tu ialah taat kepada Allah dah. Wala tanaza'u, jangan kamu berbalah bantah, bertingkai. Allah tu bahayanya tanazu'. Tuhan tak ada kata wala takhtalifu, jangan kamu berselisih.
Ni kita kena fahami juga kelimah-kelimah bahasa ta'bir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kata wala takhtalifu, jangan kamu tu berselisih. Kerana sesengah perselisihan itu boleh diterima. Tak ada apa selisih. Selisih fikiran, bila kita mesyuarat tak serupa di segi pendapat, tak ada masalah apa. Makbul panggil diterima, tak ada apa. Jangan bawa kepada tanazu', tafarruq, pecah belah. Hak tu hak tak sahnya, mazmum, panggil mazmum. Hak tu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam kita. Wala tanazu' fatafshalu, maka kamu jadi lemah. Itu tabiat bila satu-satu kumpulan, satu-satu masyarakat berlakunya balah, baku kelahi, bertingkai antara satu sama lain, maka natijah dia iaitu fashal. Fashal ni makna lemah, atau bahasa lain panggil makna gagal, tak jaya lah. Itu tak apa lagi, patut pula wa tazhaba rihukum, dan dia boleh menghilangkan kekuatan kamu. Kita bersatu kuat dah. Al jama'atu rahmah, Nabi kata. Wal furqatu azabun azab. Kena ingat molek. Kalau ada sikit sebanyak, kita jangan balah, jangan kelahi, jangan membawa pada pecah belah. Kerana pecah belah ni adalah mazmum, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya kalau ada masalah apa, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Adalah kamu sabar, sesungguhnya Allah tu bersama, tolong orang-orang sabar. Itu faedah sabarnya. Dan mari pula kita kepada ayat ayat yang ke-60. Kita tengok ayat 60. Kita ayat dah kata kita nak pilih-pilih ayat-ayat untuk menjadi pengajaran kepada kita, bersama-sama kita nak tadabbur insya-Allah taala. Ayat yang ke-60 ini Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersiap sedia. Tremprom semua. Orang Islam yang kena kuat, orang beriman yang kena kuat. Kerana orang kuat tu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kasih, Tuhan sayang, Tuhan kenal orang-orang kuat. Tak kira lah sama ada kuat dari segi tubuh badannya, atau kuat dari segi pegangannya, imannya, kuat dari segi ibadatnya, kuat dari segi ilmunya, kuat dari segi ekonominya, atau kuat dari segi perpaduannya. Maka semua tu merupakan tutup teh dalam Islam kita. Kalau tak ada, kita kena sedia. Kalau ada, kita kena jaga. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 60 suratul Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Itu ayat ni ayat perintah. Wa'iddu, naklah kamu bersiap sedia lahum, untuk musuh. Dalam Islam ni ada Tuhan sebut musuh, musuh syaitan daripada manusia, syaitan daripada jin. Hak ni duk ganggunya, hak ni duk lawan, hak ni duk metal lah. Orang-orang Islam dan orang-orang beriman. Sebab tu orang Islam kena bersedia sama. Mastata'tum, apa yang kamu mampu kuasa. Kita kena buat hal mana kita kuasa, kita sedia. Gapo sedia gapo? Min quwwah, daripada apa-apa kekuatan. Wa'ri dengan quwwah dengan nakirah ni maksudnya mencakupi beberapa kekuatannya yang diperlui untuk gapo? Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, untuk menggerungkan dengannya, dengan apa yang kamu sedia itu daripada kekuatan, akan musuh Allah dan musuh kamu daripada orang kafir. Wa min ribatul khayl, kena sedia juga ikat teh kuda-kuda. Kuda ni satu, kita kena pegang dia juga. Sebab dalam ayat ni suruh kita ikat kuda untuk menjadi kenderaan dalam peperangan. Masa Nabi lah, masa Allah ni kena ada alat-alat yang semacam kuda ni. Untuk nak kendera, nak pergi lawan pada musuh. Tujuannya turhibu nabihi, untuk menggerung saja, bukan untuk mengalah,
bukan untuk nak berlawan dah, nak bergerung. Dia kata kita orang Islam ni ada kekuatan, bukan lemah, bukan hina dah. Nah, baik di segi sepayakan manut, di segi apa ni sumber manusia. Orang Islam ni banyak dah, nombor 2 dah di atas dunia ni. Itu satu kekuatan dah. Tapi kurang laginya kurang di segi pegang kekuatan, di segi pegangnya kepada agama Islam. Tu banyak orang Islam tapi lemah. Banyak orang Islam tapi tak erat pegang dengan Islam, tak ada ambil Islam buat jadi cara hidup dia dak. Itu patu wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Dan orang-orang lain lagi pada orang munafik. Munafik kena gerung juga. Kita kena pakai kekuatan Islam juga supaya mereka itu rasa gerung kepada orang Islam yang benar, yang mana mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita mari tengok ayat 61. Ayat 61 bicara bersangkut paut dengan kedamaian. Masya-Allah. Nah, kedamaian ni satu perkara yang sangat disukai oleh manusia. Manusia bila dia hidup, dia nak hidup damai, hidup senang, hidup selamat, baik selamat pada diri jiwa dia, nyawa dia, atau selamat di segi harta benda dia. Tanyalah siapa-siapa nak kedamaian, nak belaka, tapi kadang-kadang tidak hidup tidak damai kerana ada peperangan, ada rusuhan, ada pembunuhan, ada perlawanan dan sebagainya. Maka itu sangat tidak disukai oleh manusia. Kita nak duit senang, amin, tak ada orang curi, tak ada orang nyamung, tak ada orang mari duk lawan kita. Kerana itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri nama Assalam, damai, yang memberi kedamaian, dan pula hidup cara hidup kita pula wisalah antara satu sama lain itu milik damai. Dan pula nama syurga Darussalam, negeri atau tempat yang penuh dengan kedamaian. Maka kita cinta kepada damai. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, kata wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim. Jika mereka itu orang-orang kafir itu dia cenderung kepada kedamaian, tak seperang nak utik perang dah, minta nak buat perjanjian damai, nak duduk dalam keadaan selamat, tak seserai antara satu sama lain. Fajnah laha, oleh itu hai Muhammad, engkau sebagai pemimpin orang-orang Islam, sebagai Rasul dan Nabi, hendaklah kamu cenderung kepadanya, cenderung baginya. Ni ulama dia bercakap sini, katanya dhamir kata laha tu, apa kata laha, tak kata lahu, kerana salmi itu muzakkar. Muzakkar bukan muannah. Sebab tu ulama kata laha ni klik kepada quwah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, pelik pada kuah, kekuatan. Makna bila kamu ada kekuatan, maka kamu terimalah permintaan orang-orang kafir untuk nak damai, tidak nak perang. Tapi kalau kita dalam keadaan lemah, tak erat, terima juga damai, maka kita ni siap panggil, kita panggil Allah rugi. Tu sebab tu ulama kata fajnah laha tu klik pada kuah. Lepas tu bila terima dah, buat dah perdamaian, perjanjian dengan orang-orang kafir supaya tidak perang dan hidup dalam damai, wa tawakkal 'ala Allah, adalah kamu tawakal pada Allah. Itu tawakal ni satu juga tutup Allah Subhanahu wa taala, supaya kita serah diri kita pada Allah selama mana kita berazam untuk nak damai dengan orang-orang kafir. Kemudian kita pergi pula kepada ayat yang ke 72, 72, 73 dan 74, 75, ayat yang akhir, ayat-ayat akhir daripada surah Al-Anfal. Jadi daripada ayat 72, 73, 74, 72, 74, 75 ni Allah Ta'ala bicara berkenaan dengan masalah
hijrah. Tu nak oyak kelebihan hijrah. Kerana hijrah ni satu hukum daripada Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan dia supaya mereka itu dapat peluang untuk hidup dan untuk menjalankan melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana setengah orang Islam terutama di masa Mekah dulu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa duduk di Mekah 13 tahun lamanya hidup dalam penindasan, ditindas, diwak zalim, wak nyanyo oleh orang-orang kafir Mekah. Sehingga mereka itu diseksa dengan macam-macam seksa baik di tubuh badan dia, membuat hati dia menyakiti dengan berbagai-bagai perkataan dia, termasuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka Allah Taala perintah supaya hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi pun turut perintah Allah dan orang-orang Islam pada para sahabat pun turut perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berhijrah. Jadi berhijrah satu kesusahan kerana kena tinggal kampung halaman, kena tinggal harta benda dan juga kena tinggal kaum keluarga. Kadang-kadang suami pergi hijrah tapi tinggal isteri di Mekah. Kadang-kadang suami isteri ibu bapa berhijrah ke Madinah, tinggal anak-anak di anak-anak dan ibu bapa hak tua-tua di Mekah. Itu kesusahan daripada hijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala dia puji orang-orang yang berhijrah. Dia sebut katanya, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Sesungguhnya orang beriman dan mereka berhijrah, tak masuk orang kafir, tak masuk orang munafik di sini. Orang beriman kemudian dia berhijrah. Kerana ada iman inilah dia sanggup hijrah. Kalau tak ada iman tak sanggup nak hijrah kerana susahnya, perjalanannya jauh, ratus-ratus biak batu di tengah-tengah udara yang sangat panas, kurang makanan dan minum dan sebagainya. Kemudian wajahadu mereka berjuang. 3 amalan. Satu amalan hati iaitu iman. Lepas tu amalan hati dan amalan badan iaitu hijrah. Dan amalan juga amalan badan juga iaitu berjihad pada jalan Allah dengan harta mereka dan diri-diri mereka itu. Itu orang hijrah. Tuhan puji mereka itu. Kemudian wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang memberi perlindungan di tempat kediaman kepada orang hijrah iaitu kaum Ansar. Tuhan puji juga kerana khidmat mereka begitu tinggi kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah daripada muhajirin. Tak ada rumah, tak ada tempat duduk, tak ada harta, harta, tak ada makanan minuman, makanan dan minuman. Lepas tu lawan pula bersama-sama dengan orang muhajirin, lawan orang kafir hak duk tindah dia di Mekah dulu. Jadi bukan mudah juga orang Ansar ni. Banyak jasa-jasa mereka kepada Islam, terutama kepada saudara-saudara dia daripada muhajirin. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia puji, wi perlindungan, wi tempat duduk, wi tolong. Maka mereka itu, setengah mereka itu tu jadi panggil walak, kasih sayang, tolong menolong. Itu kewajipan kita orang sesama Islam kita. Kemudian Allah Taala sebut lagi orang hijrah pada ayat 74 75. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang macam itu tu orang adalah orang yang beriman dengan sebenar, mukmin yang benar. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu akan beroleh keampunan. Tuhan ampun dosa orang berhijrah. Tuhan ampun dosa kepada orang yang bantu tolong akan orang-orang berhijrah.
wa rizqun karim, dan limpah kurnia yang mulia, iaitu rezeki Allah Subhanahu wa taala itu yang akan beri pada mereka itu. Kemudian kita pergi pada surah Taubah. Surah Taubah, surah yang ke-9, diturun juga dipanggil Madaniyah, turun di Madinah setelah mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ayat dia semua 129, tapi yang dalam juzuk yang ke-10 ni sampai ayat 93 saja. Surah Taubah bila kita tengok tak ada bismillah, tak ada mula dengan bismillahirrahmanirrahim supaya dengan surah-surah lain. Sekaligus kita rasa heran, apa Tuhan tak apa, apa Nabi tak baca, apa tak ada dalam Quran bismillahirrahmanirrahim. Tu. Jadi ulama dia katanya, yang tidak ada bismillah ni kerana ayat-ayat dalam surah Taubah ni ayat-ayat yang untuk nak bara'ah daripada orang musyrikin, nak pelucuk panggil, nak pelucuk. Tak usah buat kira dengan orang musyrikin, tak usah buat kira orang kafir musyrikin, kerana dia jahatnya, dia menyalahi janjinya, dia menipunya, dia menindasnya, dia khianatnya, macam-macam. Cukup dah. Kalau bismillah ni makna lembut, mula dengan berkat, mula dengan molek. Kalau nak gocah buat rumah dululah, ni gocah lalu dah, kerana pada dengan ayat-ayat yang mengandungi dalam surah Taubah ni. Batu yang mula dengan bara'atun minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'ah dah, putus tanggungjawab dah. Tu putus, tak ada dah, batal habis perjanjian daripada Allah Rasulnya terhadap kaum kafir, tak ada dah. Lucu bih. Sebab apa? Sebab sanilah. Tu. Kemudian kita pergi pada ayat yang ketiga, disebut di sini wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Wa azanun, mana ini satu iklam, plakat, satu pengisytiharan, satu pengumuman daripada Allah dan Rasulnya kepada semua manusia. Bila tu? Yaumul hajjil akbar, pada hari haji akbar. Banyak orang kita selalu sebut haji akbar. Waliknya bila wukuf di Arafah, berlakunya pada hari Jumaat. Maka orang dipanggil kata, haji akbar tahun ni, haji akbar tahun ni, haji akbar. Sebenarnya yaumul hajjil akbar ni iaitu hari raya, hari raya Aidil Adha, hari raya haji itulah. Tak kira betul hari apa, tak kira, asal kata hari raya, iaitu yaumun nahri panggil, hari sembelih. Iaitu hari pertama 10 bulan Zulhijjah. Itu yaumul hajjil akbar. Allah azan, Allah isytihar kata Allah tu bari'un, tak selecuk dah, bersih dah tu daripada orang-orang musyrikin. Demikian juga Rasul dia nak tak sekuat kira dah dengan orang musyrikin. Kemudian kita mari pula kepada ayat 17 dari surah Taubah. Dalam surah Taubah ayat 17. Ayat 17 ni Allah Subhanahu wa taala beritahu pada kita, katanya orang-orang musyrikin, orang kafir ni tak layak, tak layak mereka itu mengimarah masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak patut, tak ada sayugia, tidak layak bagi orang-orang musyrikin yang mana mereka bersyirik dengan Allah, bahawa mereka mengimarahkan masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah. Makmur ni mana apa? Mana menghidupkan masjid-masjid.
Imarah masjid ada dua segi. Satu imarah di segi zahir, iaitu kita bina masjid, buat masjid. Mana tak ada masjid, orang Islam ada nak semaya dan buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi bina, pergi diri masjid, buat masjid, maka itu panggil imarah di segi zahir. Sama ada kecil besar menurut bilangi atau dijangka atau bilangi orang nak mari imarah masjid ni ramai, maka kita buat qadar yang kita boleh buat, dan qadar orang yang nak mari imarah. Yang keduanya imarah di segi maknawi. Maknawi ni maknanya bukan kita bina benda dak. Ini kita bina di segi kejiwaan, di segi keagamaan. Mari semaya jemaah, itu panggil imarah tu. Orang yang mari jemaah di masjid 5 waktu, orang tu ammaratul masajid, adalah orang-orang yang mengimarahkan masjid. Kita selalu sebut kerana kita juga pernah buat imarah masjid sebelum daripada penyakit Covid ni. Kerana kita ambil pada innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Mari semaya, mari buat gapo lagi? Buat ceramah, mengajar, buka majlis ilmi, buat halaqah, iktikaf, buat majlis zikir dan sebagainya. Itu imarah di segi maknawi panggil. Tutup kepada orang beriman dan orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia imarah masjid. Terutama orang ada sifat iman, dia wahai semaya, dia keluar zakat dan dia tak takut kecuali Allah Ta'ala. Kena ingat molek, mari kita imarah masjid, jangan we tinggal masjid kosong, naik debu-debu, penuh dengan tahid-tahid cicak, jangan we biar lagu tu. Di antara imarah masjid lagi iaitu kita jaga jangan we dipenuh rusak masjid. Lepas tu kita bersih, itu pentingnya. Bersih masjid adalah satu tutup dalam Islam kita. Nabi SAW, ya ada orang perempuan hitam seorang, dia mai khidmat buat bersih masjid dia. Satu hari Nabi tak ada di rumah dia, tak ada di masjid dia. Tiba-tiba dia mari semaya, tak ada temu dengan orang perempuan hitam tu. Lalu Nabi tanya, sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat-sahabat dia, mana orang duk buat bersih masjid ni, paru masjid dia mana? Seolah paru. Sahabat-sahabat tanya, kata dia mati dah ya Rasulullah. Allah, apa kamu tak tahu pada aku ni? Mana dia, di mana kubur dia? Maka sahabat-sahabat tunjuk kubur dia. Orang perempuan tapi Nabi mulia, orang hitam dia pada dia, kerana dia ada hubungi dengan imarah masjid, buat bersih masjid, khidmat pada masjid, tak ada ambil upah ke apa. Allahu Akbar, Masya Allah. Tu. Lepas tu kita mari pula kepada cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan hijau. Jadi manusia diberi satu sifat tabiat, satu fitrah, iaitu rasa kasih. Tiap-tiap orang kasih diri dia, kasih kepada ibu bapa dia. Kalau ibu bapa kasih pada anak dia, kalau kasih pada cucu dia pula. Itu fitrah yang Tuhan bekalkan dalam hati orang masing-masing. Rasa kasih sayang, harta dia terutamanya, kasih pada saudara dia, saing dia, sesama manusia, kasih pada sama orang beriman, kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu panggil satu fitrah. Tapi kadang-kadang fitrah tu rusak dia. Allah dia tak kasih, Rasul dia tak kasih, dia kasih pada lain, kasih pada burung dia, kasih pada telefon dia, kasih pada air dia, ubun dan malak. Nauzubillah min zalik. Tu. Cuba kita tengok Allah Ta'ala, dia satu amaran kepada kita jaga, ingat, iaitu pada ayat yang ke-24,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Tu kata olehmu ya Muhammad kepada umatmu, jika adalah pok-pok kamu, tok-tok kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu dan harta yang kamu sedang bekerjanya, yang kamu usahanya, dan perniagaan yang kamu takut ruginya, dan juga tempat-tempat kediaman yang kamu rasa setuju kena lebih kasih kepada kamu daripada Allah dan Rasulnya, dan juga berjual pada jalannya, fatarabbasu, maka tunggu gapo hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Tuhan tu mari keputusan dia. Tuhan nak buat sesuatu perkara kepadamu. Boleh hari Tuhan nak turun bala, boleh hari Tuhan nak uji kamu. Kita ni kena utamakan kasih kepada Allah nombor satu, nombor dua kasih kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian kasih kepada kerja-kerja untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lari kasih pada ayah kita, bukan lari kasih pada mama kita, bukan lari kasih pada anak cucu kita. Tak, boleh kita kasih tapi jangan melebihi. Bila melebihi kita hilang gapo dia? Hilang halawatul iman, hilang kemanisan iman. Orang yang mendapat mengecapkan kemanisan iman kerana dia kasih pada Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain lagi. Nah, itulah hari ini lebih kurangnya yang kita dapat dapat kita mengambil pengajaran untuk kita tadabbur. Bila kita dengar email membaca ayat-ayat dalam juzuk yang ke-10 insya-Allah taala pada suratul Anfal dan suratul Taubah, mudah-mudahan Allah taala menambahkan lagi kelazatan kemanisan beribadat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.